Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Konsensus politik bagi kluster mahkamah, apa maknanya? Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berharap bahawa kerajaan yang dibentuk selepas kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin akan prihatin terhadap pelbagai isu di negara ini. Moga selepas ini kerajaan yang dibina adalah kerajaan yang berjaya menjaga agama, kesihatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan prihatin rakyat. Ciapnya di Twitter. Dalam ciapan yang sama, beliau berharap akan wujud perpaduan selepas kerajaan gagal tidak lagi menjadi perkara yang terus diperkatakan. Moga kerajaan gagal sudah menjadi sejarah. Moga perpaduan negara dapat dicapai. Seterusnya, beliau mengingatkan supaya kerajaan tidak menzalimi rakyat dan sentiasa menegakkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Kenyataan ini dizahirkan menerusi ciapannya. Jangan zalim kepada rakyat, tegakkan adil dan benar pada setiap masa. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazri Muizzuddin Shah menekankan bahawa perlu ada konsensus untuk menghentikan politik lama yang menang makan yang kalah tetapi politik ke arah membangunkan negara. Difahamkan semua parti akur kepada konsensus tersebut. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Bera Datuk Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berjaya mengumpul jumlah surat akuan SD tertinggi daripada Ahli Parlimen. Menurut laporan media, beliau mendapat 114 sokongan berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendapat 105 sokongan. Hanya kumpulan yang menang sahaja dijemput untuk mengesahkan sokongan sekali lagi di Istana Negara. Ini bererti Ismail Sabri dengan izin Allah adalah calon Perdana Menteri yang menang, kata Ahmad Maslan dalam tangkap layar di aplikasi WhatsApp dipetik beberapa media. Ingat lagikah kalian bahawa Ahmad Maslan pernah berkata harga akan jatuh dengan adanya pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ahmad Maslan berkata di siaran langsung televisyen, harga barang boleh turun kerana GST. Saya cakap sekali lagi, harga barang boleh diturunkan kerana GST. Ketika itu bila lupa, barangkali hendak menyebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa yang beliau yakini ketika itu tidak menjadi kenyataan. Harga barangan dan perkhidmatan terus melonjak naik. Malah isu GST menjadi salah satu daripada punca kejatuhan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Pastinya Ahmad Maslan menyedari hakikat ini. Walaupun beliau berkata kenyataan itu telah dimanipulasi oleh parti lawan. Soalnya, adakah beliau dan pasukannya iaitu UMNO memiliki kepercayaan rakyat Malaysia? Lebih-lebih lagi apabila beliau sendiri termasuk dalam kumpulan yang digelarkan kluster mahkamah bersama bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Menurut fakta kes, Ahmad Maslan didakwa menerima wang tunai RM2 juta daripada Najib dipercayai daripada hasil aktiviti yang menyalahi undang-undang melalui cek Islamic Bank Berhad yang bertarikh 27 November 2013 dan cek itu ditunaikan sendiri oleh beliau pada hari yang sama, lapor Berita Harian 13 Julai 2021. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 30 April 2014 di Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, cawangan Duta Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ahmad Maslan juga dituduh memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika percakapannya dirakam oleh pegawai penyiasat iaitu Ketua Penolong Kanan Penguasa Muhammad Zairi Zainal antara jam 2.45 petang hingga 3.30 petang pada 4 Julai 2019 di bilik sidang media bangunan Parlimen. Jalan Parlimen berhubung cek berkenaan, kata laporan. Pertuduhan tersebut adalah mengikut Seksyen 32-8-C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Nah, anda tidak perlu belajar di Universiti Oxford untuk membuat rumusan mengapa UMNO memilih konsensus untuk bersekutu dengan Bersatu yang mengkhianatinya. Perlu diingat,
Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya ahli parlimen menggagaskan suatu bentuk politik baharu yang lebih aman dan nyaman untuk rakyat. Mampukah Perikatan Nasional 2.0 melakukannya di atas kegagalan Perikatan Nasional 1.0 apabila apa yang berlaku hanyalah kembalinya kleptokrat? Sedangkan mereka adalah golongan sama merampas mandat rakyat menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Serta hujung China, Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha dengan kleptokrasi.